Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, saya tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Ini malam Nini nak share cerita yang Nini dapat daripada Telegram. Actually cerita ni lama dah dapatnya, dan orang yang share tu adalah Kema. Dia pernah share cerita, iaitu cerita pasal rumah dekat kubur, area Gua Musa tu. Jadi dia atas cerita ni tak berkaitan pun dengan rumah dia, cerita lain pula. Tanpa basi-basi lagi, jomlah kita masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Kema ni dia kerja luar Kelantan. Ada satu masa tu dia balik bercuti di Kelantan. Balik cuti lah. Lepas tu alang-alang balik cuti tu, apa lagi, sambil menyelam minum air. Lemas lah. Dia pun gilah jumpa someone dekat Dabung. Jarak antara rumah dia dengan Dabung ni lebih kurang 30 km juga. Dia lah pergi Dabung ni, dia pergi ikut jalan utama, jalan standard lah, jalan luar tu kan. Kalau kita Kelantan panggil jalan luar, jalan lalai gitu deh. Dia pergi. Jadi kejadian yang berlaku ni bukan masa dia alah pergi Dabung tu, tapi dia alah balik Dabung. Masa dia alah balik ke rumah dia daripada Dabung ni, Kema decide untuk dia ambil jalan kapung. Dia tak usah lalu kok jalan utama tu. Sebabnya kata dia masa tu lewat dah, mau standard lah pergi dating katanya. Khabar tak khabar, tengah malam dah. Masa dia balik tu lebih kurang pukul 11 malam gitulah. Sebab dia tak usah lalu jalan utama tu, adalah rasa kesik. Macam duduk kereta situ. Lalu dia akhir lalu ni memang akhir senyap lah. Dia takut lah juga. Takutnya orang kena terhekok orang ke tengah-tengah jalan ke. Jadi dia decide untuk balik jalan kampung. Dia nak balik ni ke kampung Meranti. So, jalan yang dia akan ikut adalah jalan dekat kampung apa panggil tu? Kemubu. Lepas tu kampung-kampung lain lah. Kemubu ni kalau dekat Kelantan, masa Nini duduk ngaji UiTM dulu, jari-jari Nini akan lalu lah daripada Kota Baru nak pergi Macam tu, lalu kat Kemubu. Dia macam area Pulau Jondong tapi alah-alah dalam gitu. Bagi Kema, dia masuk jalan kampung ni, dia macam kok ada orang duduk gimari budak-budak ke. Mungkin ada orang dengan motor ke gapo. Kau tidak kesik lalu-lalu dekat rumah orang gapo, berbanding dengan highway tak ada gapo-gapo kiri kanan tu. Perjalanan tu Kema kata tidaklah jauh mana. Dalam 35 minit hingga ke 45 minit lebih kurang lagu tu lah. Macam dekat lah pula ke daripada Dabung ke Meranti. Meranti ni mana yang pasal mak aku kata panjang gitulah. Tapi dia kata dekat je. Dekat moga pergi dating. Tak seru lagi tu, seru jauh nak sapa. Alah kelik ni berasa dekat dah lah. Moga seronok ke seronok. Jadi dia balik ikut jalan Kemubu tu lah. Sehinggalah lebih kurang 5 km lagi nak sapa dekat rumah dia. Dia bawa kereta sapa dah satu cabai tiga ni. Tepat dekat cabai tiga ni dia berhenti lah. Dia kata kalau tak berhenti kena tepuh lah kak. Pandai buat lauk. Lepas pada cabai tu, dia pun bawa lah kereta dia. Kereta dia tu tengah bawa kereta tu, dia perasan
ada kereta belakang kereta dia ni tengah high beam ko dia. Bukan sekali. Duk buat high beam ni lapu tinggi duk selang-selang dia ni. Dia main mikir lah, aish. Boleh ke? Kau kena nyamuk. Jadi dia terus ke. Kereta belakang dia tu masih lagi bagi high beam ko dia. Ngelah-ngelah macam mana nak cara tak tahulah. Main ke penama duduk lapu tinggi gitu. Tapi kereta tu berusaha juga. Bagi juga high beam tak berhenti-henti banyak-banyak kali. Dia jadi main mikir lagi. Tak kira boleh ke. Kau kena nyamuk. Jadi dia mikir kalau kena nyamuk mungkin kena slow kereta. Dia pun slow kereta dia. Masa dia slow kereta tu, kereta belakang tu slow juga. At the same time, walaupun kereta tu memperlahankan kenderaan dia juga, dia bagi high beam lagi lah. Tak berhenti lagi dia bagi high beam. Macam nak oyak benda gitu. Kemar ni mari tak sedar hati dah. Dan lepas dia memang mikir waktu je. Tak boleh nyamuk. Kalau boleh dia tak ada masalah. Dia tak takut pun. Dia tak ada buat salah ke apa ke. Dia takut orang nyamuk. Jadi dia mari tak sedar hati. Masa tu ke 5 kilometer dah daripada rumah dia. Tak jauh mana dia. Jadi lebih kurang less than 5 kilo dah lah masa ni. Dia pun berhenti selalu tepi jalan. Tepi jalan tu bukan tepi jalan kursi kodai tak. Betul-betul depan rumah sepupu dia. Masa Kemar berhenti depan rumah sepupu dia, kebetulan juga sepupu dia ada kat luar tu. Dia berhenti, dia pun turunlah kereta. Gilah dekat sepupu dia ni. Tak ada dia tegur lagi. Sepupu dia tegur dulu. Gana mah? Ada orang duk mula aku start daripada cabai 3 tu lagi. Sepupu Kemar ni dengar Kemar ayat gitu, dia macam kerut lah sikit deh. Nak dengar cerita, nak tahulah apa jadi tak. Tapi gak nyemai lapu high beam banyak kali lah. Duk selang-selang lapu tinggi kat aku. Aku litah, tak litah. Kemar pun cerita lah situasi dia tadi tu. Bagi lapu seluruh kereta, apa tu gitu gini tu lah. Pupuk Kemar pun ayat gini ke Kemar. Ma, mau pergi balik rumah dulu ma. Balik selalu deh. Pas apa tu gak, mau basuh dulu kaki belum masuk rumah tu. Tak suruh cara lagi ke ketemu tu. Esok kita kecek lewat dah ni. So Kemar pun balik je lah. Sampai dekat rumah tu, dia parking kereta, tutup kereta, terus pergi dekat baik, basuh-basuh kaki baru masuk dalam rumah. Kemar ni dia basuh kaki bukan sebab sepupu dia suruh. Memang pesen Kemar gitu dah. Jak kecil lagi lagu tu dia ajar untuk basuh kaki bila nak masuk rumah. Kalau saya awak tengok cerita dia hok lama, hok dia pernah share dulu, adalah scene hok dia basuh kaki ni. Ya cerita tu memang dia share tu 2 tahun lepas bila tak ingat agak. Tapi boleh tengok nanti terkelah mana-mana ni rumah pasal hok gua Musa tu. Tapi adalah dari tu pasal dia basuh kaki, and masa tu umur dia lebih kurang 10 tahun kata silap ni. Tengok cerita tu sedap juga. Okey, kita sambung balik. Esok ke tu Kemar pun jumpalah sepupu dia. Dan sepupu Kemar pun tanya, "Meh, mau mari rumah aku sore kau balik?" Aku sore lah. Apa Masa ni Kemar baru rasa macam pelik sikit apa sepupu dia tanya gitu. Aku duk serodoh mau mari sore jam malam. Lah, gapo Acu mu kecek molek gak? Ma, muka apa duk? Bawa benda lain dalam kereta mu tu. Aku nampak ada orang dekat seat belakang tu. Sinilah masa ni lah Kemar nakak. Sebab tu lah pupu dia tiba-tiba suruh kelik. Selama ni tak aja ambak gitu. Tiba-tiba semalam duduk ambak. Lepas tu, kemungkinan juga sebab tu lah kereta belakang kereta Kemar tu duduk bagi-bagi high beam. Mungkin ada benda gapo saya nampak. Lagu mana saya nampak benda tu tak tahu. Kemar ni pun macam tak berapa nak percaya benarnya. Sebabnya alah dia balik malam tu, dia tak berasa kesik gapo. Rasa macam relax lah. Tak ada rasa takut gapo dia. Tapi tak tahulah moga dia baru balik dating. Kok perasaan tu tak ada mana lagi. Duduk jauh duduk layan perasaan berbunga-bunga je. Tapi kat Kemar memang tak ada lah rasa berat aku. Kereta dia tu kali biasanya ada gangguan kita akhir rasa macam kereta berat gitu. Tak ada tanda-tanda tu. Tapi kat Kemar pun juga. Mungkin lah dia tak berasa sebab malam tu dia pun drive tu kereta dia tidaklah derah mana. Balik dengan layar-layar gitu je. Bila-bila duduk ngoyak aku gewe.
Kemak pun menerus ke perbualan dia orang ni. Kemak tanyalah si sepupu dia ni. Mu nampak tak yoga no? Nampak weh. Aku tengok tu yang macam orang tua gitu. Duk nyanda gitu kok. Jolo dah. Mu nampak juga ke benar? Kemak pun buka lah cerita. Aku rajin lah juga nampak macam orang tua duduk belakang seat driver ni. Ya macam duduk nyanda gitu dekat seat passenger belakang. Tapi aku tak nampak jelas lah muka yoga no. Kejadian yang masuk Kemak nampak ni ke. Masa tu Kemak dia mikir kau main perasaan je. Takut perasaan dia. Sebabnya dia nampak kau ujung-ujung mata je. Dia pun tak boleh nak pasti ke. Tapi gapo ujung mata dia nampak tu macam orang tua lah duduk dekat seat belakang tu. Lepas tu keadaannya macam duduk nyanda dan kepala duduk tunduk bawah gitu. Sebab tu dia kata dia tak nampak muka dengan jelas tu. Lepas tu gak bila Kemak nampak 2 sekali lah gitu puak tak cara je. Tapi gak lepas pada kejadian dia nampak ni, boleh kata setiap kali dia tubik malam ke, kalau dia rasa macam tak sedar je dalam kereta dia macam ada benda mesti dia kata yakin ayak gini. Bila-bila duk bawa kereta tu yakin ayak turun tempat mula, tak payah ikut aku balik. Tapi katanya Kemak takut juga kak. Takutnya jawab aku nak ikut je. Kalunya jawab lagu tu PSS tu lalu. Kemak kata selepas kejadian balik dating tu, Kemak ni tak ada lah demam kau gapo. Moga dia tak kejut pun. Lepas tu dia tak ada nampak pelik-pelik. Dan dia tak merasa ke situasi gangguan tu. Cuma dia menghadapi situasi kena hybing kat orang je. Tu je. Sebab tu lah dia relax steady. Katanya Kemak kejadian ni baru je berlaku. Lebih kurang bulan 7 tahun lepas. Which is tahun lepas tu tahun 2023. Kemak atas cerita ni bulan 11 tahun 2024. Nak ayatnya 2025 ni baca. Sebabnya apa? Sebab cerita Kemak yang kedua ni adalah antara cerita-cerita hok tersalah tik berok. Ini tik dan dah. Kira settle dah padahal tak buat lagi. Cek balik semula baru rasa aku tak cerita lagi cerita Kemak ni. Maaf kak dah Kemak. Sorry, maaf di atas khilaf kat ni. Pasal benda ada dalam kereta Kemak tu kan. Kemak kata benda ni dia tak pasti, tak dapat dipastikan kesahihan ataupun kepastian dia tak boleh nak oyak lah. Tapi dia kata kemungkinan benda tu adalah penunggu di atas gambar dekat ni adalah dulu tu dia atas gambar hati ni serta ke deh. Katanya Kemak mana tahu kok dia memang puas duduk rumah dia nak ikutlah Kemak pergi dating mata. Gitu. Sebab tu kata dalam berdua ada yang ketiga. Jadi inilah gambar dia nyo. Gambar dia kalau siapa boleh tengok. Kata Kemak ni Kemak oyak memang cermin kata dia ni tinta hitam. Gelap gelemak siapa memang tak nampak adik dalam. Gelap tak gelap siapa nampak clear molek ke bayar tiang kat tepi tu. Tapi ada bayar lain tepi tiang tu. Kalau kata nak nampak lah cushion dia tiba-tiba ajaib jadi nampak tinta gelap dia tu. Bukan sebabnya Kemak kata cushion dia bukan gitu dan bukan berwarna itu. Tapi tak tahulah. Cerita seterusnya daripada Kemak sama juga. Situasinya adalah dari kereta. Masa ni ada satu hari tu lah. Dia ni tu bik malam. Dia tu bik malam, tak ada nak pergi jauh sangat pun. Dia nak pergi ke kedai. Jadi memang masuk jalan kampung lah. Betul-betul jalan kampung. Jarak antara kedai dengan rumah dia ni tidaklah jauh mana, lebih kurang 7 kilo gitu je. So malam tu dia pun tubik lah. Tubik pergi ke kedai tu dengan kereta. Memang betul-betul lalu jalan kampung. Jalan hok memang dia biasa guna dah. Bila-bila you nak bawa anak saudara dia ni pergi jalan-jalan, pergi pusing-pusing, pergi beli-beli lah kat kedai bawa anak buah kan. Jadi dia pergilah pergi settle beli, balik pun lalu jalan yang sama. On the way nak balik tu saparlah dekat 1 Cabai 3 nak dekat rumah dah ni. Cabai 3 tu dikatakan orang kampung lah duk keceknya. Cabai 3 tu adalah satu jalan antara salah satu tempat kerah juga dekat kampung Demon ni. Dekat Cabai 3 tu adalah sawakah macam pondok gitu lah. Pondok nunggu bah tapi lama gitu.
Dia pun lalu tu, tiba-tiba anak saudara dia bunyi. Ada orang lah dekat wakah tu boksu. Padahal wakah tu gelak sangat. Gelak gelemak sebab berdekatan tu pun tak ada lampu jalan. Tidak munasabah untuk orang duduk lepok dalam gelak gitu. Kemar pun ngoyak lah aku anak saudara dia. Biarlah dia duduk situ dek. Kabar-kabar budak tu nyoyak pula. Ma, dia ikut kita ma. Dia terbel weh. Anak saudara dia ni memang mulut sedap sikit. Sungguh gak panggil nama lalu. Jadi bila Kemar dengar gitu, dia pun senyap lah. Waktu cara dia pun mikir budak-budak mulut lagu tu. Napok gapo-gapo derek sebut. Tak ada tapi-tapi dah. Memang secara jujur alami kelepasan mulut derek kecek Moga budak 3 tahun baru. Lepas tu Kemar pun ngoyak lah kau anak saudara dia tu. Anak saudara dia tu kita beri nama Adik Pang lah. Dia ni tak tahu nama gapo. Kita beri nama Adik Pang seni cerita. Kemar ngoyak. Dia dek. Boksu nak bawa kereta ni. Lepas pada tu gak. Kemar tak bawa dah Adik Pang ni gimana-mana. Takut lah nyawak mulut rengeng pulak gak. Dah kerung juga Kemar. Koya relax boksu. Pada boksu ni lain bewok dah. Tapi nak oyaknya Adik Pang ni memang banyak lah. Banyak sangat benda-benda dia boleh tengok. Tapi dia relax gitu. Nak kata dia ni pun macam tak logik 3 tahun ke. Bodoh. Ya kesek ni carilah. Tak betulnya. Gapo yang apa tu lah dia sebutnya. Pernah lah satu kali tu ke. Habis pada Adik Ipang ni. Balik daripada nyuluh puyuh. Dekat kubur. Si Adik Pang ni nampak abang dia gelik. Dia pun tegur lalu. Kawan tu tak atas motor lagi. Mu bawa kelik siapa tu mak weh atas belakang mu tu. Abang dia dengar si Adik Pang nanya gitu. Tak kasih banyak gu. Enggak masuk dalam rumah. Adik Pang ni geger. Cilik sungguh lah mulut dia. Kali 2023 dia 3 tahun. 5 tahun dah lah ni. Kau sedap buah ni Adik Pang ni. Acu komen sikit Adik Pang. Ada tak? Cerita seterusnya. Cerita ni cerita lama dah sebenarnya. Dan cerita ni bukan cerita Kemar. Tapi cerita sayang dia. Sayang dia ni nama Pierre. Dan dia dapat cerita ni pun bukan daripada Pierre sendiri. Daripada Kak Ipar dia. Jadi dia nak ceritakan jugalah. Sebab berlaku dalam dekat dengan rumah dia juga. Dalam kampung dia kan. Ada satu malam tu. Pierre ni dia naik motor dengan abah dia. Dia nak balik rumah lah macam ni. Demon ni mari daripada kampung Kemar, iaitu kampung Meranti. Dan dia orang ni nak balik ke rumah dekat kampung Jerik. Betul aku ni sebut Jerek. Ni anggap kampung Jerik lah kan. Jarak antara kampung Meranti dengan Jerik tu lebih kurang 5 km. Tidaklah jauh mana. Tapi memang ikut jalan kampung lah. Jalan pula gelap. Memang gelap gelemak. Kalau ada lampu jalan pun ada sekali-sekala. Dan jarak antara satu lampu ke satu lampu yang lain tu jauh. Yang mana bila lalu lampu ni dia gelap dulu semata. Baru jumpa lampu jalan yang lain pula. Jalan ni lah jalan Kemar lalu dengan anak saudara dia tu. Anak dia kita go tu. Nak dijadikan cerita. Masa tu Pierre ni duduk alik belakang. Abah dia ni orang kampung panggil Abang Lee. Abang Lee duduk bawa motor. Tengah Pierre duduk bawa Abang Lee duduk bawa motor ni. Dia ni pun lalulah dekat wakah tadi. Wakah Adik Pang tegur dia. Siapa dekat wakah ni? Pierre perasan. Memang dia perasan dia nampak Pontianak dekat wakah tu. Dah lah gelap lah. Tapi walaupun dah gelap, kita akan nampak figure-figure lagi gelap ataupun lagi cerah sikit daripada keadaan sekeliling tu. Walaupun Pierre nampak, dia tak ada respon apa-apa. Moga dia pun bonceng deh. Jadi dia pun buat tak tahu lah. Buat tak tahu deh. Baru je dia buat tak tahu. Tiba-tiba deh. Dia paling Pontianak tadi dia nampak tu duduk terbang tepi dia. Dia pun derah lah tepuk abah dia duduk bawa motor dia. Abah nampak kedok abah. Nampak kedok. Abang Lee saat ni buat relax lah. Buat macam tak ada apa-apa.
Piye ni macam takut lah. Aduh ayo awak gitu Macam tak ada respon macam ayo ni tak nampak ko. Literally tepi betul-betul. Tepi saya betul-betul duduk. Kan saya naik motor. Follow tepi. Sama derah dengan motor abah dia duduk bawa ni. Piye pun terus paling kot lain. Tak paling kot ni. Boleh kata pejam mata lah sebenarnya. Bukan paling kot lain. Siapa je rumah. Terus piye lagi masuk dalam rumah. Esok ke tu 3 hari demi. Memang demi panah paruk lah. Abeli tu relax lah. Tak ada gapo-gapo. Tak tahulah. Takutnya Abeli tu tak nampak. Piye sore je nampak ke tak tahulah. Tapi selepas kejadian tu Loni-loninya molek-molek ada. Piye ni nyuluh puyuh pula. Maksudnya piye ni beberapa kali Abel kepada Ipang tu. Abel adik Pang nyuluh puyuh tu. Ataupun memang aktiviti orang kampung tu antaranya nyuluh puyuh. Nyuluh puyuh ni gigak puyuh lah berkali. Ini pun tak tahu. Kemar ada mention pula. Adalah dalam video lama pun ada mention dah. Cuma dia royak rumah dia ni dekat sangat dengan spot orang accident. Kes terbaru bila Kemar atas situ ni ke antara lori dengan kereta. Memang betul-betul depan rumah dia. Kejadian tu berlaku betul-betul depan mata Kemar. Kemar berada di situ di saat kecelakaan itu berlaku. Kemar lah orang pertama sekali pergi dekat tempat mangsa tu. Pergi akak mangsa yang selamat. Ayah kahwin tu yang meninggal tu ke. Kemar dia tengok lah. Sudah molek siapa tu. Dia nampak baru tak ada. Dan ayah kahwin tu putus tangi, putus lengi. Memang Kemar ingat siapa lo ni lah. Dalam memori dia secara jelasnya dia ingat kejadian tu. Agak tragis lah. Dengan Kemar lah orang pertama. Dengan Kemar lah orang yang menyaksikan kejadian tu. Dan dia juga lagi tolong orang pertama tolong mangsa sebelum orang ramai mari. Katanya Kemar memang spot tu ramai sangat accident. Dan bukan sekadar accident biasa, accident meninggal dunia. Ramai sangat dah makin nyawa situ. Okey, itu saja cerita kedua daripada Kemar. Gana si awak okey dok cerita Kemar. Aku bagi berapa bintang mau bagi? Tak payah bitel lah, per 10 lah. Okey. Siapa-siapa ada cerita lagi padu daripada cerita Kemar ni, boleh hantar dekat Google Form ataupun email ini salina@yahoo.com, ataupun boleh juga Telegram. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini daripada Nini. Si awak ingat dah, jaga diri, jaga hati, jaga iman, jaga solat. Okay, bye. See you in the next video. Bye bye. Love you all.